السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أمر عباده بالعدل والإحسان ووعدهم بعظيم الأجر والثواب وجعل إقامة العدل في الأرض دليلا على قوة اليقين وسلامة الاعتقاد وسبيلا إلى السعادة في الدنيا والنجاة من العذاب يوم القيامة. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أصدق الناس في الأقوال وأسداهم في الأفعال وأعدلهم في الأحكام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوه رحمكم الله وأحسنوا فهو سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, di kalangan muslimin dan juga muslimat, yang tua dan yang muda, hendaklah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan sentiasalah berihsan, melakukan kebaikan, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan cinta kepadanya, maka sungguhnya Allah akan memberi keampunan dan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa dan orang yang melakukan kebaikan. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 16 Oktober 2020 sekali lagi kita dikejutkan sebahagian daripada negeri sahabat-sahabat kita yang sudah rasa sedikit keselesaan, sekali lagi masjid mereka ditutup ataupun dihadkan bilangan. Jangan pula had itu sampai ke tempat kita sehingga orang-orang yang saleh menangis kerana tak dapat ke masjid, orang-orang yang tak saleh gembira kerana tak payah pergi solat Jumaat. Kita mengatakan ujian kecil Allah beri supaya kita cepat sedar. Jangan menunggu ujian yang berat baru kita nak sedar, baru kita nak insaf. Kita mengatakan hayhat, sa'atun la tanfa'un nadam. Pada saat itu penyesalan yang tidak berguna. Para jemaah sekalian, perbincangan ringkas kita pada kali ini di bawah tajuk memahami makna erti keadilan dan ketelusan. Kita hanya melaung-laungkan slogan untuk membawa masyarakat harmoni, damai, telus dan adil, tetapi kadang-kadang kita tidak berlaku adil kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada masyarakat. Orang di sebelah atas pula tidak berlaku adil kepada orang-orang yang di bawah. Demikianlah hidup manusia terumbang-ambing di antara menunaikan hak Allah, ada kalanya cuai kita terhadap arahan Allah Azza wa Jalla. Maka marilah kita bermuhasabah, memahami apakah makna al-adalatu fil Islam. Di akhir khutbah biasanya akan dibaca ayat ini, Suratun Nahli ayat 90. Hari ini kita awalkan ayat ini ke depan kerana dia mempunyai tajuk dan kaitan yang kita ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil kepada semua pihak, kepada diri sendiri dan orang-orang lain, dan berbuat kebaikan, memberi bantuan pertolongan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar dan kezaliman. Allah memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Para jemaah sekalian, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dengan makna di mana kearahan Allah Azza wa Jalla, maka kewajipan kita mematuhinya tanpa bolak-balik, tanpa berbelah bagi. Di mana kearahan ataupun tegahan, arahan meninggalkan ataupun tegahan melakukan, maka kita akan tarik handbrake, stop, tidak akan berganjak melanggari peraturan ataupun bahasa kita sekarang ini PKP yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa makna adil dalam semua perkara ini? Kata di para ulama Islam, iaitulah kita meletakkan pekerjaan pada sesuatu tempat yang benar, memberikan hak kepada orang yang berhak, dan melakukan kesaksamaan mengikut neraca syariat Islam. Kalau kita nak tengok perkara-perkara yang berlaku dalam dunia ini, banyak kita tengok terus hanya di atas kertas atau dalam akta ataupun enactment yang diluluskan, tetapi di dalam kehidupan penuh dengan pelanggaran. Maka peringatan Allah supaya kita jauhi perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan yang tidak baik, kerana akibat dan pembalasannya sangat besar. Sama ada Allah segerakan balasan itu di dunia ataupun ditangguhkan sehingga ke akhirat. Innallaha la yumli lizzalim. Sesungguhnya Allah Ta'ala beri tangguh kepada orang zalim. Sama ada penangguhan ini untuk memberi peluang kepada dia bertaubat, ataupun penangguhan ini untuk menambahkan lagi kejahatannya. Iza akhazahu lam yuflithu, bila Allah ambil mereka tidak akan terlepas, wal iyazubillah. Maka bila kita sebut jangan menzalimi orang, jangan melampaui batas peraturan Allah Azza wa Jalla, maka berbagai-bagai bentuk kezaliman, kita tidak berlaku adil kepada diri kita sendiri kerana melakukan perbuatan jinayah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah melakukan zulmun azim, kezaliman yang paling besar, iaitulah melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Sayyidina Luqman yang telah dirakamkan oleh Allah dalam suratul Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik itu satu kezaliman yang besar. Maka kita tahulah dosa yang paling besar ataupun kezaliman yang paling dahsyat, iaitulah syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Walaupun kaum musyrikin bebas hidup atas dunia ini, mereka boleh makan, boleh minum, boleh menguasai bidang ekonomi, bahkan boleh buat satu tim skema tipu orang-orang, yang akhirnya mereka juga akan terperangkap. Kalau lepas di dunia, mereka tak akan lepas di akhirat. Mana kita nampak kadang-kadang orang yang melakukan kezaliman ini dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia? Kita kata tidak. Ada kezaliman yang tidak akan dilepas sama sekali, iaitulah syirik, sebab Allah Ta'ala tidak ampun dosa-dosa
orang yang melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, darjat yang kedua, label yang kedua, tidak adilnya kita kepada diri kita apabila seorang itu sanggup berani melakukan maksiat kepada Allah, terhadap Allah, dan melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Kita jangan rasa saya buat maksiat pun sedap juga makan, bisnes berjalan. Dalam bahasa Islam dia panggil dia panggil istidraj. Orang maksiat senang pula hidup dia. Kita yang banyak ibadat tidak begitu luas rezeki. Kita kata alhamdulillah, Allah tak nak bagi kita tanggungjawab banyak di akhirat, sehingga dikatakan jarak lama di antara orang kaya dengan orang miskin di akhirat. 500 tahun orang miskin sudah masuk dalam syurga, orang kaya masih lagi di checkpoint nak menyelesaikan satu-satu dari mana harta dia dan ke mana dia bawa. Jadi Allah Ta'ala nak ringankan kita, jangan pula kita marah. Tapi kata-kata ini jangan menjadikan kita malas. Saya malah kerja dah, takut banyak harta, kena cek banyak. Kita kata itu satu kepahaman yang cukup silap. Sebagaimana yang telah kita bincang dulu, kesilapan dalam memahami makna az-zuhud. Ada setengah orang ni dia malah basuh baju, malah gosok baju. Orang tanya, kenapa Syekh? Zuhud. Kereta dia berkarak hijau tak basuh. Kenapa Ustaz? Zuhud. Kita kata lah, itu bukan zuhud, itu game pemalas nama dia. Yang ketiga, dia panggil zulmul ibad, kezaliman yang dilakukan sesama manusia kepada manusia. Zalim bentuk inilah yang paling banyak dilakukan, yang kita rasa zalim. Yang zalim dua tadi tak rasa zalim. Hebat dia tu, oi hebat, rumah dia besar, kereta dia banyak, cek-cek semua yang dia dapat, sama ada hasil daripada duit riba atau perjudian ataupun skema tipu orang. Tayang kereta bukan main, bangga kita tengok, berasa nak jadi macam dia juga kan. Sekarang ni pula ada satu sistem, dia panggil sistem menekan para pembeli supaya beli kopi ataupun ubat-ubat yang kita bawa. Ini juga satu sistem yang menzalimi orang lain. Maka kezaliman dalam bentuk kita sama kita, serta memiliki akan menjadikan akibat buruk di dunia dan lagi buruk di akhirat. Di dunia pun orang benci kepada orang zalim, dia ni. Di akhirat dia akan bertemu dengan mazlumin, orang yang dizalimi, pada saat perbicaraan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang zalim dituntut supaya menyerahkan pahala-pahala kebajikannya yang dia lakukan di dunia ini untuk menukar kepada dosa orang-orang yang dizalimi, yang akhirnya mereka ini menjadi manusia muflis di akhirat. Wal'iyazbillah. Tuan-tuan dan juga puan-puan, para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, kita kadang-kadang salah guna kuasa. Pahala kita buat dah lah tak banyak. Pahala kita buat dah lah tak banyak. Kita pula beri kepada orang pahala kita. Orang yang kita beri itu, kalau kita beri kepada orang yang kita sayang, kita beri kepada ibu bapa kita, mak ayah kita, sahabat-sahabat, guru-guru kita, alhamdulillah kita kata ada juga munasabah. Ini tidak pagi, petang, siang, malam kita duk beri pahala kita kepada orang yang kita benci. Apa maksud? Orang yang kita tak suka, kita akan hentam dia. Sama ada kita gomor dengan mulut kita sendiri, ketika kita jumpa dengan kawan-kawan di mana-mana saja, di kelab-kelab bual, ataupun kita tulis di alam maya yang membuat fitnah, tuduhan kepada orang, maka orang yang kita benci mendapat habuan pulangan yang besar daripada pahala yang kita lakukan, wal'iyazbillah. Karena itulah para ulama kita memberi peringatan, kalau benci kepada orang, jangan disebut-sebut nama dia,
kita banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala hilangkan penyakit yang ada ini, supaya kita selamat dan juga mereka selamat. Kita jangan ingat, kita selalu meminta dengan Allah Azza wa Jalla, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Sepanjang Ramadan, di malam-malam akhir Ramadan, kita doa, ya Allah, innaka afu, Engkau pemaaf, suka maafkan, ampunkanlah, maafkan aku. Kita dengan Allah, tapi orang dengan kita, aku tak akan maaf sampai bila-bila. Bagaimana tidak seimbang? Kita nak orang maafkan kita, tapi kita tidak maafkan kepada orang. Ini yang dikatakan kepincangan di dalam memahami isu bermaaf-maafan ini. Maka para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita supaya berlaku adil dan menegakkan keadilan, menegakkan ketelusan, kesamarataan, tidak berlaku zalim. Perintah ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Mana ada secara umum semua benda kita kena buat, dan ada yang tertentu. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlaku adil dalam menegakkan hukum dan mendamaikan sebarang pertikaian. Fa'dilu, makna kalau hukum ini begini, kita kena beritahu hukum sedemikian. Masalah orang tu buat tak buat, cerita lain. Dan kadang-kadang kita pendakwah, kita beritahu kepada orang benda ni tak baik, boleh jadi si pendakwah itu juga terjebak dengan benda itu. Sebab itulah kata para pendakwah, kita ni kalau nak tunggu jadi baik 100% baru nak berdakwah, jawabnya tak berdakwah sampai bila lah kita, kan? Tetapi kita berdakwah, kita mengajak orang jadi baik. Untuk apa? Untuk kita jadi baik. Sekurang-kurang bila kita sebut kepada orang benda ni tak baik, kita juga akan teringat kepada diri kita bahawa perkara ini tidak baik. Kita tinggalkan, kita jauhi. Jadi jangan kata saya ni tak boleh cakap. Sebab saya sendiri tak perfect lagi. Saya belum sempurna. Saya habis bila agak-agak awak boleh naik markah. Oleh kerana markah saya kesempurnaan sudah 80%. Sekarang ni saya boleh berdakwah. Bila? Siapa dia berani? Pergi tanya pendakwah mana atas dunia ini. Ustaz dah sempurna, tak ada orang mengaku kecuali orang yang tak betul berjalan. Baru dia rasa saya orang sempurna. Ni tak boleh ambil kira. Maka kita juga supaya berlaku adil terhadap keluarga. Kita dalam hadis Nabi SAW, hadis Nu'man bin Bashir. Nu'man ni pernah beri satu benda kepada anak dia, kan? Bashir beri kepada Nu'man. Maka Nabi SAW tanya, semua anak kamu bagi gini ke? Tengok Nabi kita tanya dia, semua anakmu kamu bagi? Dia kata, tak ya Rasulullah, saya bagi kepada hak ni ya. Tengok, dia kata dia beri kepada anak hak dia sayang ni, hak lain tak bagi. Maka di saat itu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam tidak menerima. Nabi kata, ishhad alaihi ghairi, mungkin cari orang lain lah jadi saksi, aku tak mau jadi saksi di atas perkara ini. Bermakna di dalam kita berkeluarga, lebih-lebih lagi bagi saudara yang ada isteri lebih seorang, Nabi juga berpesan supaya berlaku adil kepada isteri-isteri. Nah, hak ni dari sudut gilirannya, dari sudut nafkahnya, dari sudut perkara-perkara yang zahir. Kecuali masalah batin, masalah hati, memang sukarlah. Tak sama model 80 dengan model 90. Kita kata kereta pun lain. Itu masalah hati. Tapi dalam masalah zahir lah, mesti letak di bawah garah yang sama, mesti diberi minyak yang cukup. Kalau tidak, kata dalam hadis, orang ni bangkit di akhirat esok mail berjalan sengit. Tengok orang jalan sengit tu boleh cumik dia, mu bini berapa atas dunia dulu, kalau beranilah. Tapi di akhirat bukan tempat bergurau. Pada masa itu orang tak ada baju, tak ada seluar, tidak ada siapa yang boleh tengok pada siapa. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi mengatakan, yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan. Manusia dibangkit pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian.
Aisyah kata radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, al-rajulu wan nisa sawa, laki-laki dan perempuan satu tempat. Nabi kata, ya Aisyah, hari itu manusia tak ada siapa nak peduli dengan orang lain, masing-masing sibuk. Maka kita juga bersikap adil, baik, tidak menzalimi pekerja, para pekerja petugas kita. Demikian bahkan kita diminta berlaku adil kepada musuh kita sendiri. Jangan sekali-kali kita bagi penilaian yang salah, walaupun kita tidak suka kepada orang itu, berilah penilaian yang baik. Tetapi kita kena kata oleh kerana dia ni menentang Islam, kita kata dia musuh kita dalam bab akidah dan dalam bab perjuangan. Tapi hak baik dia, kita kena cerita dia baik. Ada orang bukan Islam, kita ada interaksi bermuamalah dengan dia, dia tak tipu kita. Tapi ada orang Islam sendiri, kepala cotnik atas kepala, tapi menipu orang hari-hari pun ada juga. Kita nak kata apa? Maka kita minta berlaku adil dalam semua, termasuk dalam jual beli kita. Kita ni kadang-kadang kita pergi kedai besar-besar, toker dia bersifat jutawan, 5 sen kita tak berani minta kurang. Tapi kalau kita beli dengan makcik, kau duk junjung sayur atas kepala, ya Allah, ambil daripada kebun bawa ke pasar, kita tawar dia, orang kata nyik habis-habisan. Nah, makcik berapa satu ikat? Dia kata RM2, kita minta 3. Kenapa tidak ada ihsan kita kepada orang-orang yang macam ni? Tapi kita pergi kedai-kedai besar, 5 sen, 49 sen, kita bayar walaupun sen-sen, tapi kita tidak berlaku adil kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang seperti ini. Maka para jemaah sekalian, kita boleh katakan kesimpulan kita lah. Kesimpulan kepada perbincangan kita ini, bahawa keadilan itu dituntut oleh Allah Azza wa Jalla supaya kita melakukan dalam semua perkara, supaya kita di akhirat esok tidak ada melakukan kezaliman kepada sesiapa. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahawa Allah lalai, lupa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh pada mereka kepada suatu hari yang terbeliak biji mata, iaitulah pada hari kiamat nanti. Di antara cara kita bertakwa di saat ini, iaitulah kita lakukan keadilan dan ketulusan di dalam gerak kerja kita. Jangan sekali-kali menzalimi orang lain. Kita tengok dalam mana-mana negara, kata para ulama, bil adli qamatis samawati wal ard. Dengan berlakunya keadilan, tertegaknya keamanan di langit dan di bumi. Makna kadang-kadang nampak tidak telus, iaitulah pihak yang berkuasa, ada yang menyalahgunakan kuasa dan sebagainya, kuasa di tangan mereka, maka masyarakat akan gelisah, resah. Di manakah kita akan mendapat pembelaan yang baik daripada para penguasa? Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Tuhan kata, aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diri aku jadikan di antara kamu perbuatan zalim itu haram, fala tazalam. Dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kan? Ada lagi hadis itu dalam Muslim. Kemudian Allah Taala peringatkan, man akhadha shibran minal ardi zulma. Siapa dia ambil sejengkal je bumi, tanah orang secara zalim, merampas, tuwiqhu ala sab'i aradin, maka dia akan digulung 7 lapis bumi untuk dicampakkan ke atas kepala orang yang berlaku sedemikian. Maka para jemaah sekalian, kita mesti ada ihsan dan juga berlaku ketelusan. Bila kita nak suka tanah, kadang-kadang batu tanah, ialah orang yang suka tanah tu dia buat tanda mengikut yang dia ukur. Kebetulan pula batu kita betul-betul duduk di atas jalan, jadi tak ada apa, dia pindah pagar rumah dia letak atas jalan raya, orang nak lalu pun tak boleh, ini tanah saya. Kita mengatakan disitulah terletaknya bersikap adil dan al-ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita kata macam mana orang nak lalu? Tuan-tuan kena ingat, kita duduk atas dunia ni berapa lama? Sampai begitu sekali sempadan tanah. Pasal itulah orang tunjuk dekat Facebook, dia ambil gambar batu tanda sempadan. Dia kata batu ini boleh memecahkan persaudaraan,
boleh memutuskan hubungan kekeluargaan semata-mata kerana batu. Tetapi kalau kita ada ihsan, sekaki dua kaki, semeter dua meter, kecil, kalau kita ingat jalan itu dilalui oleh orang, pergi ke surau, pergi ke masjid, pergi cari makan, kita mengatakan itu lebih baik. Para jemaah sekalian, Nabi SAW juga telah memberi peringatan kepada kita, iaitulah apabila kita berhutang. Bila kita berhutang, biarlah kita bayar hutang kita tu dengan cara yang baik. Ini kadang-kadang hutang pandai, bayar hutang tak erti. Allahu Akbar. Ini juga satu perbuatan yang sangat-sangat menakutkan kita. Sebab itulah kata orang, kalau nak putus kawan mudah je, bagi hutang banyak-banyak, tak lama hilanglah dia, kan? Menghilang dia entah ke mana. Orang yang betul-betul berhutang kerana berhajat, tuan-tuan kena tanda, dia berhutang di saat dia berhajat, dan memang dalam hati dia niat untuk bayar. Kata Nabi SAW, addallahu anhu, Allah akan beri bantuan untuk dia bayar balik. Yang jadi masalah kita ini, kadang-kadang kita berhutang bukan kerana keperluan, tetapi kerana nak kemewahan. Ini bahaya. Dapat duit tak nak bayar hutang. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, matlul ghani zulmun. Orang yang menangguh-nangguhkan hutang, matlu tu dia panggil taswif wa ta'khir fi qada'id dain. Ada duit tak nak bayar hutang orang, ini dikira matilul ghani zulmun. Orang tu dianggap sebagai si zalim kerana dia kuasa, dia tak mau bayar. Kita pun tak tahu, hari ni alhamdulillah kita ada duit, kan? Boleh jadi esok kita tak ada duit. Jaihah dia panggil ni, bencana turun, boleh jadi harta kita rusak, dicuri oleh orang, duit yang kita simpan beratus ribu dalam banknya kaut di skema, macam-macam, na'udzubillah. Banyak kali kita sebut tentang skema ni. Saya nak pesanlah kepada muslimin dan berpesanlah juga kepada muslimat, kalau ada orang telefon lah, encik awak ni ada kes di mana-mana tempat, saya daripada balai polis, letak selalu telefon, tak sudut layan. Ini orang cerdik-cerdik yang mari jumpa saya, ustaz, macam mana saya ni, 200-300 ribu dan duit hilang. Kita kata, saya tengok awak ni cerdik, kenapa jadi tak cerdik juga dalam masalah ini? Dia kata dia ugut. Ugut dalam telefon tak sama dengan ugut di luar. Lain kalau dia ugut depan kita, parang atas kepala, pistol di kepala, mu tak keluar duit aku tembak. Boleh jadi. Ini dengan telefon, encik, kalau tidak kami tangkap, letak je telefon, nak tangkap apa dia? Dia bukan boleh terbang kot dalam wayar telefon kita. Tapi oleh kerana kita ni ada sifat tamak, tidak adil di dalam dini, maka kita jadi gerun, takut. Sebab apa kita takut? Sebab dalam jiwa kita ada sifat tamak, ataupun sifat yang macam mana kita nak kata tak cerdik, dia mau marah pula. Tak. Alhamdulillah, saya sendiri beberapa kali ditelefon oleh puak-puak skema ni, kata, awak di mana? Balai polis. Kata apa, saya pergi balai polis. Apa yang jadi masalah? Kenapa kita jadi tak cerdik sampai begini sekali? Tidak adil kita dalam membuat penilaian. Boleh percaya kepada orang macam ni, Masya Allah, tabarakallah. Tok Bilal panggil, hayya ala salah, hayya ala falah, mari mengambil kemenangan, pencapaian yang baik di sisi Allah. Buat lembu kenyang, tak dengar. Nah, sekali orang telefon, pakak hunggar, pakak pergi bayar belakang, kita kata apa benda? Na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan kita akan berlaku telus dalam kehidupan kita, bersikap baiklah terhadap keluarga kita, kawan-kawan kita, dan juga dalam kita membuat penilaian kepada orang. Kadang-kadang kita duk belajar dengan ustaz ni, tiba-tiba orang pawak mari, rekod merah ke rekod biru, buat tuduhan, percaya selalu kita, saya duk ngaji dengan dia lama dah, hari ni baru tahu. Yang awak belajar tu awak tak tahu ke? Dia disebut qala Allah qala Rasul, tiba-tiba sekali orang bagi SMS, kita boleh percaya? Ini satu kezaliman terhadap ustaz kita ataupun guru kita. Kita berguru dengan dia lama, sekali orang hantar tuduhan, kita percaya, kita kata ini juga satu kezaliman, tidak berlaku keadilan. Maka para jemaah sekalian,
sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.